Tak ada Ada nampak. Nampak ni fault in power system. Nampak Okey, nampak okey. Kalau nampak alhamdulillah. Boleh kita mula tak apalah. Kalau kawan awak tu nak masuk, kalau ramai tak masuk tu saya buat repeat lah, untuk tu. Okey, yang ini slide ni saya hari ni insya-Allah minggu ni kita akan cuba habiskan tajuk yang berkaitan dengan fault in power system. Dan slide ni saya dah share dalam untuk yang section saya. Sebab yang ini saya cover dalam lab. Jadi sebelum kita buat lab tu kan kita ada teori sedikit tentang fault Jadi bagi section 3 mereka tak ada dapat yang PowerPoint ni. Jadi itu yang saya nak go through sedikit lah sebelum kita masuk kepada nota yang saya bagi melalui WhatsApp group tu Okey, untuk yang chapter kali ni kita akan belajar tentang fault analysis, di mana kita akan mengenal pasti punca-punca fault ni, punca dia, apa terjadinya fault. Sebelum tu kita kena define dulu apa definisi of fault fault dekat power system kita. Kemudian kita tahu dia punya punca-punca fault ni Jadi nak tahu punca-punca tu kita kena tahu juga dia fault ni jenis-jenis fault ni. Sebab kalau jenis-jenisnya berlainan, puncanya pun berlainan lah. Tetapi secara keseluruhannya ataupun secara menyeluruhnya, fault ni dia menyebabkan overcurrent terlalu banyak current. Kadang-kadang kilo ampere yang mengalir dekat kita punya sistem power lah, sistem kuasa Kemudian kita dah tahu tentang fault tu. Kemudian kita nak mengira how much fault current yang berlaku dekat kita punya sistem, which is yang saya akan cover dalam nota yang saya bagi dalam WhatsApp tu. Kemudian kita nak kena tahu how to minimize the fault tu, bukan how to minimize, how to protect the system, the electrical power system bila fault itu berlaku. Jadi yang itu kita akan cover chapter yang terakhir. Maknanya itu chapter teori. Jadi untuk kita nak minimizekan fault ni ataupun kita nak protect the system tu sebenarnya you all akan cover secara detail bila you all ambil electrical kuasa masa buat sarjana muda nanti sebenarnya kan. Jadi untuk yang diploma level just kita nak tahu secara surface saja. Macam okey. Kemudian ni tajuk lah. Dia kata probabilities of fault to appear in the power system network including lightning ni kan. Wind, tree fallings on lines, apparatus failure. Kita banyaknya ini bukan lighting ni lightning ni. Kilat ke apa ke kan. Jadi inilah kalau ikutkan jenis-jenis ataupun yang awak kena tahulah pasal fault ni. Okay, so what is fault in EPS, in electrical power system? Slide saya boleh nampak kan? Boleh nampak. Kan? So dia kata kalau awak buat dalam soalan, okay, alhamdulillah. Kalau awak jawab dalam PEXA, memang soalan fault ni akan masuk. Nanti dia akan tanya, define fault. Fault ni sebenarnya any abnormal condition, keadaan yang luar biasa, di luar daripada kebiasaannya of the system that involve, yang melibatkan the electrical failure, malfunction, electrical malfunction of the equipment. Maknanya ada equipment dekat EPS kita ada masalah, such as transformer, generators and bus bar. Any abnormal condition, abnormal condition of the system. Itu dia kata, senang je dia punya definisi of fault.
Abnormal condition dekat mana? Dekat sistem yang menyebabkan ataupun yang melibatkan equipment electrical kita. Yang menyebabkan equipment electrical kita berfungsi secara tidak ataupun senang cerita menyebabkan electrical equipment kita tidak berfungsi seperti biasa. Contohnya electrical equipment tu macam transformer, kadang-kadang generators. Kalau ada malfunction antara equipment ni, mesti current yang lalu pun ada masalah. Kalau dia overcurrent, undercurrent, biasanya overcurrent lah. Bila overcurrentnya tu melampau dia punya currentnya tu, itu berlakunya fault. Tu yang kita nak tahu berapa, how much yang kita consider sebagai fault tu. So kalau ikutkan kategori-kategorinya ni, kita ada power system fault, kita ada jenis open circuit dengan short circuit. Senang je. Kalau open circuit ni kita ada 3 talian kan, red, yellow, blue. Jadi salah satu ataupun salah dua atau ketiga-tiga talian tu dalam keadaan open. Kan senang kata. Itu sebab dia kata open circuit failure ataupun open circuit fault. One conductor open. Contoh red kita punya open atau yellow atau blue. Kemudian ataupun red yellow, 2 conductor. Senang ceritanya macam ni lah. Yang ini open circuit fault. Kali ni dari segi gambaran ni lah. Dari segi gambar dia. Open circuit. Awak tengok ni. Yang open circuit fault. Kan kita ada red, yellow and blue. Yang yellow and blue nya elok je dia punya sambung. Tapi yang red ni terbuka di sini. Itu kita kata one ataupun one conductor. Talian ni kan conductor open. Kalau macam ni 2 conductor dah open. Kalau macam ni ketiga-tiga konduktornya open. Itu disebabkan open circuit fault. Okey. Kemudian kita ada fault yang jenis alhamdulillah. Angin. Kita ada ni macam ni, kalau tengok fault ataupun kita kata namakan short circuit. Yang ini open, kita short pula. Short circuit fault. Dia ada symmetrical. Yang short circuit ni dia ada symmetrical ataupun sekejap. Nanti saya share dengan section 3 ni. Kalau short circuit ni kita dah tahulah. Mesti ada antara 3 konduktor kita tu yang tershort. Macam. Jadi dia boleh kita kategorikan sebagai symmetrical dengan unsymmetrical. Symmetrical ni apa maksud dia? Bila ketiga-tiga phase tu ataupun ketiga-tiga konduktor kita tu terpintas. Dia symmetrical. Symmetrical ni samalah. 3 phase short circuit, 3 phase ground fault, ataupun ketiga, nanti saya senang ceritanya dari segi gambaran dia. Kalau unsymmetrical ni sama ada salah satu ataupun double line ataupun line to line. Apa maksud dia? Tengok ni Kalau yang short circuit tu macam ni lah. Ini ibaratnya short circuit lah. Yang ini ketiga-tiga, 3 phase. Dia tak ada connect dengan ground kan. Jadi 3 phase short circuit fault. Dia symmetrical. Ini symmetrical ni. Tiga-tiga. Ini symmetrical. Ketiga-tiganya terpintas. Ataupun kita kata 3 phase ke ground. Nanti ada satu lagi. Ketiga-tiganya akan connect ke ground tu. Macam ni unsymmetrical. Maknanya salah satu daripada talian tu bermasalah. Macam ni line to line. Tak ada ground kan? Macam ni line to ground. Kita macam ni line to line ke ground. Line to lines to ground. Macam tu. Kadang-kadang kita cakap kalau yang symmetrical ni 3 line to ground. Macam tu. Tengok. Jadi awak nak kena define jenis-jenis fault tu senang je. Kalau menyebabkan ketiga-tiga talian red, yellow, blue tu bermaksud dia symmetrical. Kalau ada 2 je yang terlibat, yang lain tu okey.
ataupun ada salah satu terlibat, yang lain tu okey, itu unsymmetrical. Unsymmetrical fault. Kalau dia connect ke ground, maknanya dia line to ground. Ni two line to ground. Itu macam senang je. Lukis je dah tahu dia punya jawapan. Kan? Ni memang biasalah saya tanya dalam final you all kan concern final. Ini macam contoh gambaran juga ni. Macam ni ground. Apa? Face to ground, satu face ke ground. Yang ini face to face. Face ataupun conductor face ni kan yellow face, red face, jadi two face ataupun dikatakan face to face. Yang ini two face ataupun face to face ke ground. Yang ini three face ke ground. Sebab dia dah connect, dia short circuit ke ground kan terus dia senang nak identify lah. Okay, so far dah lama tak best je dengar buat ni secara maya ni, tapi tak apalah, kita pernah secara maya satu semester kan. Dua. Dengan saya dua ke? Mesin? Tak. Bukan. Tak, ingatkan saya dua semester. Dah dua dua semester. Ya Allah, macam mana you all grad Tak tahu. Saya kesian dengan pelajar-pelajar yang tahun 1 ni lah kan. Pelajar tahun 1 ke maksudnya kan mereka hari tu semester khas saja kan, yang datang seberapa minggu, 8 minggu ke apa 10 minggu, 8 minggu datang, tapi belajarnya subjek-subjek umum. Kemudian tak dapat datang kan, semester 1. Lepas tu yang semester 2 ni dapat datang tapi separuh. Kan, jadi masa semester 1 dan semester 2 ni kebanyakannya tak ada lab sangat. Bila dah masuk tahun 2 ni dia dah ada lab kan. Itu yang macam you all tahun 1 sem 1 fizikal kan. Fizikal. Fizikal. First life in campus tu dapat tengok lah, kata walaupun tak pergi Pahit Raja kan. Tak ada pergi Pahit Raja kan? Tak ada. Memang tak kenal lah, nanti buat degree lah. Tambah semua yang degree yang bulan 10 tahun lepas, yang masuk secara maya, dia orang belum datang-datang lagi. Yang tahun lepas ni kan. Degree tu kan secara maya. Jadi kita universiti hari tu plan convocation kali ni fizikal. Tapi tak sangka lah pula bendanya ingatkan dah hilang kan. Bermaksudnya yalah, dia makin mencanak naik kata orang kan. Dia bukan kita hanya mampu merancang. Betul lah, kita hanya mampu merancang, betul lah. Saya pun dah nak tamat pun sebagai TDHEPA. Tak tahu apa, office saya tu belum, tak panas lagi kursinya duduk kan, contoh lah kan. Malas saya nak sambung, malas nak fikir, tak best. Kita pegang jawatan tapi kita tak ada bukanlah kita kata kita tak puas hati lah dengan apa yang Allah dah uji kita kan, cuma tinggal lagi tu lah. Saya cakap dengan staff, saya kata saya tak nak sambung lah. Tak ada student, tak ada staff, saya tak best. Pegang jawatan tapi saya tak tahu apa nama tu, nak buat apa, tak tahulah nak buat. Tak best. Macam kalau student ada masalah kan, telefon aja. Lepas tu tak tengok dekat SMAP macam mana rupanya, tengok rupanya semua skema-skema kan, tak tahu real life punya muka kan, contoh. Jadi feel tu tak ada. Jadi kata tak best lah. Jadi pengetua pun saya tak ambil, TDHEPA pun saya tak ada, insya-Allah. Cuma tunggulah fellow. Tapi kalau student tak ada ni, fellow pun tak ada lah, saya balik Pahit Raja lah. Tak ada rumah kat sini, jadi saya ada rumah kat Pahit Raja lah. Saya jadi semula lah staff geng bas sekolah, naik bas pergi ke kuliah, contoh lah. Dan sini kalau sekarang ni saya tak pindah lagi. Ingatkan you all balik raya esok nak minta tolong lah.
pindah barang kan, tapi dah tak balik. Dia bukan boleh dengan sahaja aku pindah dari blok A3 ke blok A4. Dah pindah, contoh tak ada kan. Student tak ada, buat apa fellow ramai-ramai. Jadi semua, saya pun jadi pensyarah bebas. Bebas nak lakukan apa saja dengan student saya, insyaAllah. Okay, itu sajalah commercial break. So secara teorinya POT itu je lah teori-teori awak tahu. Cuma yang concern saya, bukan concern lah, maksudnya yang apa yang kita akan buat, kita dah tahu secara teorinya dan kita kena tahu apa formula untuk mengira fault. Biasanya kita kena kira lah, ada calculation sikit lah. Dan calculation itu sekiranya awak yang chapter 2 tu, yang basic unit tu awak dah tahu, sekarang mudah. Mudah. Kalau tengok nota saya pun, saya dah bagi dah pun. Sedikit soalan tutorial kan. Jadi senanglah. Tu yang saya tanya Hadi tu, kalau awak ada yang simpan tu, saya tak sempat jawab yang awak punya. Hadi macam merajuk, lambat nak jawab, selalu laju. Tak, saya baru bangun lambat sikit hari ni. Duduk dengan mak kan, breakfast disediakan, lunch disediakan. Betul, tak buat apa-apa pun. Tu jangan apa nama tu, rambut tu makin apa, kan. Saya rasa hari ni Saya baru potong rambut. Ya ke? Tan ada dah dalam Tan? Tan Mun. Kak, dia tak sampai rumah lagi kot. Dia dapat balik hari ni. Dia apa, saya suruh dia minta kebenaran polis lah sebab besok dah lockdown kan. Lagipun dia rumah dekat, dia tak siap balik kat sini. Dia sebab yang lain tu rumah dah jauh-jauh kan. Yang YDP MPP daripada Kelantan datang pula kat sini. Bagus betul, berjiwa student betul ya Ipe. YDP dah datang kat sini ya? YDP dah datang. Ipe datang ke sana? Ipe tak datang. Datang Dia duduk rumah main game je. Ipe tak datang sini. Tak, sebab dia ada kenderaan khas. Saya pergi balik ambil? Tu tak tahu lah tu. Oh, hebat kan. Alright, tapi tak ada masalah, insyaAllah ya. Okey, semoga Tan selamat sampai kat rumah dia lah. Dia balik 8 lebih ni, insyaAllah. Dia kata dia masuk lambat, tak tahulah dia dah masuk belum ya. Rumahnya dekat je sini. Dah masuk kan? Oh sudah? Dah sampai? Dah. Okey, sihat ya you? Sihat Puan. Ya, okay. Baru sampai ke ataupun dah lama sampai? Baru sampai. Awak minta kat polis macam mana minta? Polis kata apa? Polis kata boleh je. Boleh Rumah awak kat mana Tan? Buri Gambir. Taman. Ya, itulah sebab mungkin sebab dibenarkan sebab sebelah je kata orang kan. Ibaratnya. Okay, tak apa, dah sampai tak apa, alhamdulillah. Okay, kita proceed ya. So secara teorinya POT, jenis-jenis POT awak dah tahu. So sekarang kita nak mengira, kita nak masuk kita punya how to calculate the POT. Okay, ready? Ada dalam 5 orang tak join lagi ni? Nampak? Nampak. Nampak baik. Okey. So inilah kita punya core yang kita kena kira lah kata ya, untuk yang subjek chapter 4 ni, calculationnya is very important ya. Tapi tak susah. Tak susah sebab awak dah buat, dah pandai, dah faham, dah okey dah chapter 2 gitu. So kita untuk yang chapter 4 ni, calculation of fault, apa yang kita nak tahu adalah tentang symmetrical fault tadi. So faham ya, kalau saya sebut symmetrical fault tadi adalah melibatkan ketiga-tiga talian secara serentak kan, symmetrical fault. Sama ada dia symmetrical open circuit ataupun symmetrical short circuit, tetapi dia melibatkan ketiga-tiga talian.
Dia bukannya line to line ke, two line ke ground ke, tidak ya. So dua ni jadi formula yang awak kena tahu. Dua je. Jadi tak payah bagilah sebenarnya. Okey, symmetrical fault ni kita kata short circuit calculation. Kenapa kita nak tahu MBA? MBA ni, ini dalam ni awak punya formula ni. MBA ni saya main-mainkan cursor ni, nampak ke? Nampak. Ya ke? Nampak. MBA ni, okey, baik. MBA ni stand for apa? SPQ? S kan? Dah lupa? S. Jadi apparent power. So dalam electrical power system ni, yang kita concern adalah nilai how much S yang kita dapat. Sebab itu adalah yang real ataupun yang apparent, yang sahih, kuasa sebenar yang ada dalam sistem. Jadi saya telah MVA ni sebenarnya S short circuit, MVA ni mega volt ampere. Ya, jadi formulanya kenapa kita kata ada dia S adalah sama dengan IV kan, I kali V. Jadi bila saya kata kali setiga ni, bila kita kata kita melibatkan V nominal ni adalah nominal line voltage. Maksudnya line voltage ni yang dalam soalan tu, katalah dia kata terminal voltage 220. Contoh itu adalah nominal line voltage. Kemudian ini adalah fault. Yang ini yang kita susah example. Example ni kalau saya dah tunjuk example satu ni faham, yang lain tu kalau kata yang dah okey, end of class. Adalah ibaratnya. Yang lain tu saya tunjuk contoh-contoh je. Okey. Key point untuk awak nak cari X equivalent ni adalah kat mana fault tu berlaku. Key point dia. Jadi kalau awak nampak macam zigzag ni, arrow zigzag ni, di situ fault tu berlaku. Jadi bila awak dah tahu fault tu berlaku kat mana, awak nak cari X equivalent ni, awak kena tengok pandangan mata awak adalah dekat arrow ni. Apa yang Puan maksudkan tu? Okey, tak apa, tengok dulu Example yang very simple. Kita kata kita ada satu sistem dapat ada 3 generator. Kemudian kita ada satu bus bar yang membawa 118 kW dan kita ada let's take 60 megabar sebagai new base. Sekarang ni kita kalau ada new base ni, terus automatically dalam kepala awak kena tahu mesti nak menggunakan formula per unit old, yang old dengan new tu. Kalau ada dia kata. Okey, untuk yang generator pertama 20 megabar 0.08 per unit dia punya X old dia. Yang untuk 60 G2 X old dia adalah 0.1 dan untuk G3 X old dia adalah 0.09. Ini given. Ini original one line diagram. Ni panggil one line diagram belum lagi impedance diagram. So dia punya solution, dia suruh kira dekat port ni berapa symmetrical fault dia. Kita nak masukkan ni dalam formula hijau ni. Tapi sebelum masuk hijau kita kena cerita yang dalam putih ni. Short circuit dia per unit. Okay, so tengok solution dia saya dah bagi, kalau ikutkan. Pertamanya awak kena draw the equivalent impedance diagram dulu. Itu kena ingat. Chapter 2 dia bawa sampai sini. Jadi awak tahu generator kalau kita buat equivalentnya adalah satu sumber voltan disambungkan secara siri dengan dia punya X. Ini dia punya impedance. Ini dia punya impedance diagram. Okay. Jadi bila awak tengok dalam ni tipsnya, bila dia ada per unit old kat sini, maksudnya formula yang terlibat adalah formula ni yang saya bagi ni. X per unit new sama dengan X per unit old kali dengan SB new, SB old, VB old, VB new kuasa 2. Guna formula ni sebab awak dah tengok ada dekat drawing tu ada yang old value. Jadi formula tu nak guna-guna. Jadi
Keduanya kalau tengok SB new dia kata 60, SB old adalah as in the drawing, dan WB old adalah daripada drawing, WB new adalah yang di given, ya. Tapi dalam kes ni awak tengok ada tak nilai-nilai kilovolt yang lain? Tak ada kan? Kalau tak ada, kan saya kata kalau tak ada, anggap dia sebagai old dengan new dia sama value. Jadi VB old dengan VB new dia sama value. Okey. Okey, tu tips je. Jadi dah lukis ni 4 markah tau saya bagi. Kemudian kalau awak blackout nak isi nilai apa, kalau awak tulis formula ni saya bagi 1 markah. Maknanya awak tahu awak di mana sebenarnya. Jadi saya tak ada kedekut markah sebenarnya. Awak je kedekut jawapan. Kan? Awak bagi jawapan apa pun kadang saya tak apalah, effort contoh kan. Okay. Boleh kan macam tu Boleh, tak ada hal. Ni awak nak apa kata, nak menjawab dah ada dah idea tapi tak tahu nak masuk nilai mana contoh. Kita bantu kan. Boleh masih bisa. Okay, so sekarang ni kalau tengok kita ada 3 komponen je. Kan ini very simple one. Ini senapah je. Kalau pejam mata memang tak boleh buat lah. Untuk G1 yang new dia 0.8, yang 0.08 yang old, yang new 60, yang old ikut daripada drawing. Yang ini sebab dia tak beri apa-apa, maknanya yang V base old dengan V base new kita sama Okey. Jadi kita dah dapat dia punya per unit yang baru. Ada 3 per unit ni, tak ada masalah kan untuk cari per unit ni? Tak ada. Saya tak ada yang lain janganlah diam tanda setuju kena beritahu. Anggaplah saya tengah berlega-lega depan apa? Dekat web. Kan? Saya bayangkan ni lupa. Kan? Okay. Right. Okay ini faham takat ni? Boleh. Okay. Habis. Saya buka yang baru. Sekejap. Kekial-kial lagi ni. Puan. Apa kata Puan buka yang saya baru send? Saya dah compilekan dah semua. Dah. Dah? Oh, kojap. Terima kasih. Mantap Syalib. Saya memudahkan. Itulah, baguslah. Tu sebabnya tak pernah dijawab lambat. Tiba-tiba dah jawabnya lambat kan. Baru pagi tadi lah dijawab. Yo, pukul 8 berapa dah? Itulah. Sekejap Biasalah anak-anak muda. Tiba. Baiklah Alip. Ada apa nak tanya tak? Untuk test 2 bila boleh buat? Dah ada test 2 ke? Ada dah. Soalan dah ada. Cuma nakkan send aja. Saya pun tak tahu nak bagi soalan supaya janganlah you all semua 100% kan. Aduh, macam mana saya nak tolak markah Bukannya saya nak tambah markah, macam mana saya nak tolak markah Kenapa pula? Jadi macam mesin pula kan. Tambah yang A pula, aduh. Baguslah. Perform lah Puan. Contoh. Bagus Puan. Kami ni kan bakal jurutera. Jurutera. Bakal Awesome. jurutera. Baguslah you all ni. Bagus. Awesome. Aduh. Soba. Coba akhir, coba nur tiba. Sunyi betul asrama. Tak ada orang kan? Tak tahu berapa ramai tinggal. Aisyah ada. Asal ada? Ada. Oh, ya betul. Yelah, dia nak datang beraya rumah saya pun tak dapat kan. Tak macam mana kan. Aduh, tak apalah. Tak apa, raya haji. Tapi nanti nak kena hantar balik lah tu. Sebab you all dah habis kan lepas ni, intern kan? Intern pun tak tahu macam mana. Itu macam lain. Cara
Untuk Okey, online. dah nampak ni? Ni Adil, siapa yang share ni? Alhamdulillah. Dalam saya punya ni, Lipman ni siapa? Saya lah, Alif Aiman. Yang paling Itulah, saya, you all punya nama semua nama-nama komersial kan. Itulah. Saya Besar. letak nama Ziana je, dia orang tambah Ziana Zain. Itu sebab saya letak ZCR Awesome. Itu nama glamour lah tu, kalau kata glamour lah. Okay. Awesome lah siap. Alright. So ingat beza, ini adalah impedance diagram. Tapi kita tak nak ada nilai G ni. Jadi kita nak kena ada reactant. Draw the reactant. Sebab kita nak mencari nilai X equivalent ni. X ni reactant kan. Jadi daripada gambar rajah equivalent impedance ni, kita convert dia kepada reactant diagram. Bila masuk reactant diagram ni, kita buang semua nilai apa. Kalau ada nilai R tu kita buang. Kalau ada sumber voltan pun kita buang. Kita tinggalkan yang L saja, yang X, yang induktor saja. Jadi bila kita dah ada draw ni, kita masukkan dekat mana port tu berlaku tadi. Daripada gambar rajah asal tadi, portnya berlaku antara generator 1 dengan generator 2. Jadi kita masukkan balik port dia. Okey, dah nampak ni kan. Lepas tu awak kena cari find the X equivalent with respect to where the fault occur. Jadi fault occur dekat in between G1, G2. Okay. Jadi awak nampak ada ice, saya tulis sini ice. Kuih raya rumah you all ada lagi ke? Habis dah? ada banyak lagi. Banyak lagi Ada. Habis dah. Habis dah. Aziz telan semua memang habis Aziz. Ada Apa? seorang. Ada seorang ada lagi. Dia tahu you all tengok ada tengok bagi Netflix tak dapat tu. balik kan? Masa raya? Fair lah, hari tu Tan pun Chinese New Year dia tak balik kan Tan? Tak buat raya kan Tan? Oh, risau saya kan. Harap-harap makin menurun lah ya. Orang kata panic buying dah berlaku dah kan. Saya dah belilah stok tapi tak tahulah. Tapi sini dia beli barang boleh je kan. Telur full. Ada beli Maggi banyak-banyak. Kedai telur Alright, kalau tak ada semua. Tapi Kalau tak kalau ada kau nak Maggi, kita orang punya Maggi ada. macam mana? Ada dalam loker dalam loker kami Maggi banyak. Bawang pun dah Maggi kita orang tumbuh. banyak. Bawang dah tumbuh. Betul lah, itu sebabnya masa PKP 1.0 hari tu, masa tu saya jadi pengetua kan, kesian staff-staff dia membersihkan awak tahu kan, dia kutip duit siling yang berterabur-terabur dalam bilik pelajar kan, boleh penuh tau tabung. Duit siling 1 sen tu kan kadang you all tak pandang kan 1 sen tu contoh. 10 sen pun nampak pun tengok je gitu je contoh kan. Dia bersih, masa dia bersih tu, pembersihan tu, dia kutip-kutip lah duit tu, sayang lah nak disapu-sapu kan. Dapat 200 lebih tau. Maksudnya, masa kita orang tak ada yang bersihkan. Dia membersihkan papan-papan telur. Sian dia bang. Ada yang dah jadi bau telur tembelang. You tahu tak telur tembelang busuk tu? Aduh. Tahu. Kan? Ada yang kentangnya ada yang dah jadi macam kebun kentangnya contoh kan. Bayangkan pembersihan yang dilakukan kan, itulah. Ini tak tahulah, mungkin dia orang decide kot bila habis PKP ni kot you all boleh datang kot ambil barang kot, mungkinlah. Tidak takkanlah you all dah nak habis intern, barang ada lagi dekat bilik kan. Ada banyak. Itu pun satu hal juga tu, ada SOP-nya tu nak buat lagi tu. Kan, pening lah kepala pengetua tapi tak apalah. Kan, saya bantu-bantu je lah saya bantu dari sudut akademik. Okay, shall we proceed to ni example 2 pun sama. So, saya kata bendanya sama. Buat benda yang sama, saya rasa saya tak payah go through kot. Ya, semua saya nak tengok. Ini kau tengok portnya berlaku dekat generator 1 ni. Ini macam ni awak tak nampak lagi. Setelah awak convert kepada reactant diagram, reactant diagram mana ke dia? Ni kan. Ni reactant diagram kan.
Ni dah laju sangat. Kan nak kena go through juga. Tak payah kot. Sama. Exactly. Go through ke? Okay, baiklah. Saya ambil masa ya. Awak tengok ya. Yang X1 dengan X2 ni adalah talian dia dah bagi. Ya, awak tengok semua komponen ada per unit lama dia. Per unit old. Ya, dan semua komponen ada dia punya actual rating dia. Jadi dia kata sini choose 50 megabar as base value. So kalau dalam masa soalan test tu, kalau dia tak bagi tu maksudnya awak pilih yang paling tinggi. Megabar yang paling tinggi dalam liter tu. Kalau contoh saya tak bagi, dalam ni paling tinggi berapa? 15 kan? Yo. Kalau 15 pula apa benda tu? 20. Tapi saya tak nak 20, saya bagi nilai yang baru. Kalau saya tak bagi, maknanya awak guna 20. Yang paling Betul. tinggi. Itu tips je. Faham? Faham. Jadi kalau katalah awak awak tak nak 20, nak melawan puan juga tak apa. Saya nak guna 8. Tak ada masalah. Sebab awak punya calculation tu based on reference awak yang 8 tu. Tapi awak memang melawan saya lah, tak ikut soalan. Kan? Dia mana-mana base pun awak pilih tak ada masalah. Ya? Sebab dia calculation tu bergantung pada base value yang awak dah choose. Macam ni dalam soalan ni dia kata determine I fault and the fault K bar ataupun symmetrical fault tadi kan. If the bus bar line to line voltage is 11 kilo. Awak tengok ada tak line value? Dalam ni tak ada. Tentang volt tak ada kan? Jadi dia punya apa nama tu, old dengan new dia untuk volt sama. Jadi dia kata line to line is 11 kV. Ini adalah voltan terminal. Voltan terminal 11 kV. Lepas tu dia kata choose 50 sebagai base value dia. Pertama-pertamanya memang kena draw lah. Draw dulu ya. Ini adalah impedance diagram. Kemudian guna formula yang sama, old new ni, sebab tipsnya awak tengok ada old new dan drawing, samanya gunalah apa kata dia punya formula ni. Jadi yang formula ni untuk G1 sampai ada 5 komponen. Saya rasa tak ada masalah apa ya. Yang ni tak ada kan? Saya okey. Rasa tak ada lah, formula sama je. Jadi depan awak dapat yang baru ni, yang orange ni, awak terus convert dia kepada reactant sebab awak nak kena cari X equivalent dia. Jadi bila awak tak buat reactant dia, macam ni lah jadinya. Jangan letak port dulu ya, buat dulu. Ni dah lukis kan? Kemudian masukkan port. Port berlaku kat mana? Ni nampak tu. Port berlaku dekat antara G1 dengan X1 ni. Jadi lukis port kat sini. Port tu dibagi, bukan dia port tu, tempat port tu, lokasi untuk port tu dia akan bagi dalam soalan. Bukannya awak tiba-tiba je letak kat mana-mana kan. Jadi awak punya mata tu, nampak bulu matanya ni. Bulu matanya awak tengok kat sini. Jadi bila awak tengok dekat port kat sini, yang paling akhir adalah awak kena tengok 0.5 ni. Yang paling akhir. Awak tengok yang ke kanan ni dulu. Bila tengok yang ke kanan, yang purple ni dalam keadaan siri kan? Yang purple ni siri. Dia share current yang sama ni, siri. Bila dia dah siri ni, 25 dengan 375 yang ni, dia siri. Kemudian dia akan parallel dengan XG2 ni. Betul. Lepas dia parallel dengan XG2 ni, dia siri kan dengan X25 ni. Ya, dia siri ni. Balik. Lepas dia siri, dia parallel pula dengan G1. Sebab saya buat macam ni. Dia kata XG3 sebab dia siri, campurkan. Lepas tu dia parallel dengan XG2. Buat bracket. Kemudian campurkan dengan X1. Sebab dia dalam siri lepas tu. Lepas tu buat bracket ni, Dia selari. parallel pula dengan XG1 sorry. Jadi it's a matter of solving benda ni macam ni lah. Betul.
Senang kan? Itu sebab saya kata untuk yang chapter 4 ni awak nak cari X equivalent saja. Tengok dia nak bagi kat mana. Jadi X equivalentnya awak dapat 0.246. Lepas dapat X equivalent apa? Itu dalam per unit. Itu adalah nilai per unit. Jadi awak kena masukkan formula ni untuk mencari per unit value untuk Ford. I-Ford itu. Jadi kalau ikutkan ini X equivalent ni pun saya tak tulis dalam per unit. V nominal ni pun kena dalam per unit. Jadi kena carilah V nominal tu dalam per unit dulu. Di mana V nominal dalam per unit sama dengan V actual bagi V base. Nampak? Dapat sebab dia sama dapat 1.0 sudutnya kosong sebab dia reference. Okey. Kemudian dah dapat per unit, awak nak masukkan dalam yang symmetrical punya formula tu kena guna yang actual value untuk Ford. Apa ni suara ni? Jadi gunalah ini formula ni. I per unit sama dengan I actual bagi I base. So sekarang ni kita nak cari, kita dah ada per unit. Sekarang kita nak cari I actual. So we need to find I base sebab kita nak cari I actual daripada formula ni. Jadi S base kita ni semua guna yang new S base new 60. Jadi mainkan formula ni kita dapatlah dalam 293.6 ampere. Ni I base dia. Kita tak nak base, kita nak actual value. Jadi daripada formula hijau ni I actual sama dengan I per unit kali dengan I base. Jadi I per unit kita dah dapat. Question sama. Sama sangat. Semua sama. Tak ada macam apa, tak ada beza pun. Nampak malas nak cakap. Contoh malas nak cakap. Contoh saya rasa saya tak payah go through saya cuma nak tengokkan cara awak baca je. Macam ni. Ni soalan tutorial ni. Macam ni sama juga lebih kurang. Soalan Ford dia takkan bagi litar yang mengarut-ngarut. Dia sebab dia nak tahu kan awak konsep awak tak faham je. Macam ni awak dah convert. Last kali awak convert ada tak? Ni. Sini Ford kan? Jadi awak selesaikan yang belakang ni dulu. Maknanya G1 selari dengan G2. Dapat A. Lepas tu dia selari pula, A ni selari pula dengan G3. Boleh? Boleh. Formula follow. Yang ini Okay, yang lain tu faham. Ini sedikit kritikal lah sebab dia ada zone. Bukan kritikal lah. Bagilah tough sikit. Paulah juru terror. Okey, yang soalan sebelumnya? Okey, yang lain? Yang lain tu hadir maya je ke? Jasad dah tak ada ke macam mana? Okey. Alhamdulillah. Okey. So sekarang ni awak faham tak? Nanti saya akan bagi contoh-contoh soalan yang melibatkan zone zone. Sebab apa zone? Sebab apa melibatkan zone Awak tengok satu contoh ni Boleh proceed Untuk yang C ni dia bagi nampak ni. Kita ada berapa generator? 2 generator, 2 transformer dan 1 talian lah ataupun load lah. Jadi awak tengok dekat satu-satu komponen ni dia berbeza dia punya spek. Kilovolt dia pun berbeza. Kilobar dia pun berbeza, per unit apatah lagi memang berbeza lah. Jadi awak tengok dalam litar ni jangan pening awak selesaikan satu-satu. Fault berlaku di sini. Fault berlaku dekat bus bar ni. Okey, tak ada masalah. Fault tu awak tengok last kali. Jadi yang penting awak baca fahamkan dulu litar ni. Lukis dia punya one line ni one line diagram. Lukis dia punya ni. Dia punya apa kata? Impedance diagram. Senang kan? Jadi macam mana awak nak tengok ni Kalau awak tengok setiap komponen tu ada pelbagai jenis spek. Jadi awak kena buat sistem zoning. Bila zoning kan saya kata dia punya nak buat zone tu awak tengok transformer. Tengok transformer. Okey, transformer kat sini
Maknanya VA zone kat sini berapa volt dia. Yang penting volt new dia. Kita nak tahu volt dia. Jadi kalau tengok sini 6.6 kilovolt. Sini dekat primary ni pun 6.6 kilovolt. Dah tentu dekat VA ni 6.6 kan? Cara nak tengok voltan talian ni. Awak tak payah nak pakai apa nama tu yang primary, secondary bagi tu, ingat formula tu. Lepas tu awak tengok bahagian primary ni dia nak masuk talian yang ni, nak tahu VB ni. Awak tengok dia kongsi dengan yang transformer 2 ni apa? Bahagian primary 33 kilovolt dan bahagian dekat transformer kedua ni pun 33 kilovolt kan. Jadi bermaksud dia ni parallel. Jadi VB dengan VD ni sama, dia punya nilai volt dia 33 kilovolt. Sama kan? Senang dia cerita. Dia bagi walaupun liter tu nampak berserabut, tapi voltan yang baru tu dia bagi simple. Kemudian tengok dekat VC. VC dekat generator 2, dia punya voltan 6.6, lepas tu dia lalu nak masuk transformer punya primary. Kalau dekat primary 6.6 juga kilovolt. Bermaksud VC pun 6.6. Nampak? Nampak. Okey. Clear? Alright. Yang ni awak kedah kira dia punya voltan baru dia. Voltan old adalah dekat dengan awak punya diagram. Jadi guna formula per unit value old dan new ni. Ni patutnya old bukan new sorry. Puan ni banyak buat mistake lah ni. Ni V per unit old. Jadi untuk generator 1, old dia adalah 0.1 per unit. Lepas tu SB new dia kata apa? Tengok soalannya, take base of 10 megabar dan kalau dia bagi 6.6 kilovolt ni, awak dah tak payah nak susah-susah dan cari sebenarnya. Maksudnya untuk semua ni voltan talian yang baru dia adalah 6.6 kilovolt. Yang 33 ni pun jadi 6.6 juga, dia so refer. Kalau saya tak bagi 6.6 ni sebagai rujukan, bermaksud awak guna A, B, C, D ni. Faham? Kalau dah bagi ni bermaksud kat mana nak guna? Dekat voltan yang baru ni. SB new kita dibagi berapa? 10 megabar. SB old adalah daripada diagram. Untuk G1 ni SB old dia adalah 6,000 kilobar. Dan nampak ni saya dah convert dalam bentuk megabar lah, senang. 6 megabar. Kemudian V old, V new dia sama. V new dia sebab V old dia tengok kat diagram 6.6 kan. Okay, V new ikut soalan bagi berapa? 6.6 kan. Dia suruh rujuk yang new tu 6.6 je. V base new dia tu. Selalu kita punya soalan dia bagi S base je kan. Sekarang dia bagi S base new dengan V base new. Dapatlah ini. Faham? Okay. Untuk G2, kalau tengok G2, yang old dia, SB old dia adalah 4 megabar. Yang VB old dia, V base old dia adalah 6.6. X per unit old dia adalah 0.12. Jadi masuk ni untuk G2 0.12. 10 megabar ni yang di given. 4 megabar adalah daripada drawing. Yang ini sama. Old dia kalau tengok dekat diagram 6.6. Jadi yang new 6.6. New tu dia dah given, tak ada masalah. Dah tak perlu dah nak cari BA, BC, DD. Alright. Kemudian faham tak ni? Kan laju sangat. Faham. Saya tak nampak skrin ni kan. Saya tak nampak muka you all. Kalau saya cakap seorang-seorang. Ada yang insya. Okey. Kalau tak faham dia tahu ya. Okey. So sekarang ni dekat transformer 1. Kita tengok gambar ajar dekat transformer 1. Dekat transformer 1. Ini transformer 1 Dia punya primary 6.6, secondary 33.
dan dia punya SB ni old dia 7.5 mega dan dia punya per unit old dia 0.05. Masuk kat sini. 0.05 10 megabar 7.5 dan yang dekat drawing ni awak nak tengok yang mana? Kalau awak tengok kalau dekat ni nak senang awak ambil primary je. Dapat satu. Yang new ni semua kena guna yang dia bagi. Faham? Yang dia bagi 6.6 dia suruh rujuk yang tu. Kalau pun awak nak ambil 3.3 pun tak ada masalah. Tapi awak guna yang new ni pun 6.6. Tak ada masalah. Faham? Yang 7,500 tu kilowatt ke megawatt puan? Mana? Ni kilo. Jadi saya convert pada mega. Tu bukan ke 7.5 mega jadinya. Oh, okey. Saya convert daripada mega je, terus mega. Malah nak tulis, boleh tulis 7500 kilo kan. Puan ni kan tidak berapa rajin. Okey. Untuk T2 pun sama. Yang saya tulis VA, VC ni, kalau saya tak tengok soalan tadi, tapi saya tengok soalan dia semua suruh rujuk pada 6.6 kan. Jadi saya ambil terus 6.6. Setuju? Ni formula biasa je. Untuk transmission line, kalau transformer memadai hanya dengan reactant value saja. Sama juga kalau dengan transmission line, dia diwakili oleh 1R dan 1R plus dengan L. Load pun sama. R plus L. Itu ada Z. R plus L tu adalah Z. Tapi untuk yang port ni dia lebih concern kepada reactant diagram. Bila reactant diagram bermaksud awak leave, awak tinggalkan nilai-nilai R, nilai-nilai V, tinggal. Awak ambil L saja. Tengok dulu bagaimana nak convert kepada reactant diagram. Kemudian masa dah apa kata? Sudah ada reactant diagram tadi, masukkan nilai-nilai per unit yang baru yang awak dah cari tadi untuk setiap komponen. Then baru awak tengok kat mana fault tu berlaku. Lukis fault tu. Bila awak lukis fault tu, dekat arrow tu awak letak mata awak. Jadi dekat mata awak tu, last kali awak tengok yang kiri kanan dia dulu. Sebab kita lepas kita dah letak fault, kita kena tahu nak cari dia punya equivalent, X equivalent. Macam nak cari R total lah ataupun Z total. X total lah kan orang kan. Jadi nak cari X total tu, awak kena tengok lah mana selari, mana sesiri. Sebab kita memerlukan formula untuk X total tu, sebab kita nak masukkan dalam formula I short circuit tu. I short circuit tu sama dengan, ingat formula dia, I short circuit per unit sebab formula kita refer kepada gambar rajah tu adalah nilai X per unit. Jadi kita punya I short circuit tu dalam per unit value lah. Bermaksud I short circuit sama dengan voltage per unit bahagi dengan X equivalent per unit. Voltage per unit ni awak kena tengok lah. Kalau voltage tu di different value, maknanya nilai actual dengan nilai base dia lain-lain lah. Kalau voltage nya sama je, old dengan new, maknanya voltage nya sama. Sebab voltage per unit sama dengan voltage actual bahagikan dengan voltage base. Sama. Dah dapat I per unit, kemudian awak kena convertkan dia kepada I actual. Sebab kita nak menggunakan formula untuk symmetrical port ni, di mana symmetrical port sama dengan set 3 kali dengan V nominal kali dengan port current yang actual. Jadi V nominal adalah mengikut soalan bagi berapa port yang actual ni kita kena kira. Jadi kita menggunakan definisi atau formula untuk per unit
di mana I per unit sama dengan I actual bahagi dengan I base. Jadi kita nak mencari I actual. Jadi I actual kita nak cari, kita olah formula tu, bermaksud I actual sama dengan I per unit kali dengan I base. Buat formula dulu. Nanti awak tahu apa benda yang awak kena cari. I per unit kita dah tahu, sekarang I base kita tak tahu. Nak cari I base, kita menggunakan formula yang S base tu. Tu ya. Nak cari I base, kita menggunakan formula S base, di mana S base sama dengan set 3 kali dengan I base kali dengan V base. Set 3 tu sebab kita menggunakan line voltage. Jadi awak olahkan formula tu untuk menjadikan I base sama dengan S base bahagikan dengan set 3 kali V base. Yang itu semua nilai base yang value, yang new. Dah dapat I base, yang seterusnya langkahnya awak kena masukkan dalam formula tu tadi. Yang I port actual sama dengan I per unit kali I base. Jadi I actual sama dengan I per unit kali I base, dapatlah nilai port current yang actual. Bila dah dapat port current yang actual, last sekali bawa masukkan dalam symmetrical punya port formula, iaitu set 3 kali V nominal kali port current IF. V nominal tu tengok soalan kalau dia bagi yang dia kata refer kepada sekian-sekian value, ambil yang nilai tu. Okay, so to that end of the chapter lah. Itu caranya, step. Saya dah bagi recap dah semua. Kalau awak sempat salin lah, kan? Kalau tak sempat salin, saya kena refreshkan semula lah. Okay. Macam mana? End of chapter 4 tau. In one day, in one class. In one class. Less than 3 hours. Oh my god. Oh my Boleh. god. Sebab you all yang tu dah tahu, saya tak boleh ni nak cover lebih-lebih sebab tak ada benda yang nak di cover lagi. Kan? Student ni kan Aiman, dia biasanya dapat yang susah-susah. Bila dia dapat yang senang-senang, dia mula terfikir, itu je ke? Ya ke? Ya ke? Ini ke je? Macam tu. Contoh. Macam terkejut lah. Macam terkejut kan? Jadi laju sangat ke saya nak buat untuk chapter 4 ni? Dah habis dah. Okey lah, tak apalah kalau dah habis. Saya dah habis kan sampai saya bagi soalan tutorial je. Dan saya hantar tu soalan tutorial. Tapi ada last tu saya tak hantar, last page tu baru nampak. Dah. Saya dah hantar yang baru punya. Yang baru, ada yang baru Saya dah hantar. Alip dia ada silap sikit lah, mungkin lah. Saya tak tahu. Saya ni kan, sebab kan nak mengajar you all online, saya beli benda ni tau. Benaklah ni. Apa saya beli? Apa tu? Tabar. Ni. Haji nak taranum siap. Tak kan. Jadi saya tadi lambat tadi. Semalam dah praktis saya all timer kan. Jadi semalam dah praktis, manalah yang boleh ngajar dengan saya. Kebetulan suami saya pergi basuh kereta pula, dia suka. Sebab esok lockdown, kereta dia takkan 2 minggu tak basuh kan, kata contoh. Dia kata tak payahlah basuh, hujan-hujan ni kan musim hujan. Jadi bendanya tinggal macam ni je lah. Ni baru keluar kotak ni. Saya pakai OneDrive apa ke nama ni? OneDrive. OneDrive kan. Itulah you all tak ada tidak. Senang saya conteng. Saya dah cuba dah semalam. Kononnya nak ngajar dapat melukis-lukis sini kan. Tapi insyaAllah next class saya akan guna ni. Next class kita teori je lagi nyampah. Tak, sebenarnya untuk yang chapter seterusnya saya dah cover dah masa saya ada chapter 1. Kan saya buat block diagram untuk EPS kan, bahagian mula-mula generation. Lepas tu masuk kepada transmission line kita tak cover dalam syllabus ni. Kemudian kita bahagian distribution, lepas tu bahagian load. Kan saya dah cover tau, lama saya sembang tu. Yang itu je pun sebenarnya. Yang lain-lain tu semua teori dalam tu. Saya bercadang untuk yang chapter seterusnya, saya nak bagikan satu assignment sebab benda tu teori. Tapi saya kata kalau online ni, macam you akan pilih soalan teori tu macam saya soalan mesin lah. Saya bagi tu kan lebih kurang je soalan final keluar kan. Ke sama. Kan. Lagipun you all online kan.
saya macam mesin yang semester lepas tu memang saya sedikit terkilan lah. Tak dapat tanya yang sebenar-benarnya kan. Saya tak dilibatkan. Tapi sekarang ni untuk power ni penyelarasnya Puan Nadira. Jadi dia mestilah rujuk saya kan. Contoh konon Sifu katanya. Sipu. Kan. Gila, Sifu. Gila-gila lah Sipu lah Cik. Sifu kan. Master Kata, Jana. jadi saya pun serah pada dia. Saya bagi je contoh-contoh yang lepas. Dan dia tertarik semua. Dia ambil. Dan saya dah tengok dah soalan finalnya. Saya rasa memang kencang lah, ramai lah dapat A+-nya. Kalau awak tak tengok buku pun awak boleh buat kan. Sebab calculationnya tak ada susah, langsung tak susah saya tengok. Cuma itu tadi kan saya kata kalau awak mata awak juling-juling itik kan, contohlah kan, awak dah sampai tak tahu ini parallel ke sesiri kan, itu masalah. Itu skill untuk budak-budak electrical. Dia kena tahu mana yang dikatakan sesiri, mana yang dikatakan selari. Itu dah settle. Formula pakai Ohm's law je. Kecoh. Itu je. Mesin itu pun banyak konsep kena hafal. Tapi untuk power tak banyak. Sebab kita tak masuk transmission line. Transmission line awak kena belajar long distance, medium dan short distance. Kan? Dia tak cover dalam syllabus ni. Saya pun tak tahu kenapa. Yang buat ni bukan saya. Kita ajar ikut syllabus, silakan. Jadi untuk yang soalan chapter 5 dan 6 yang seterusnya tu kan, yang saya kata tu, saya dah cover semua sikit-sikit. Saya bagi soalan-soalan yang tu lah kata orang kan, yang mungkin ditanya lah kan. Saya rasa kalau ditanya pun awak tak memilih lah untuk jawab soalan tu, lenguh nak tulis. Mesti awak pilih untuk jawab calculation. Tambahan pula saya dah bagi step by step kan. Siapa tiru sama dengan saya punya ni, kosong. Kenapa pula? Kan benda tu kan